Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin merujuk pertama kepada butiran 03000 Lembaga Getah Malaysia. Saya ingin bertanya pihak kementerian, dalam musim ke-7 sekarang ini, Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, sekarang ini banjir dan hujan tak henti-henti. Dan dalam soal urusan warga getah ni, selain daripada nelayan yang tak boleh ke laut, ialah penoreh-penoreh getah. Nelayan-nelayan yang tak boleh ke laut, waktu musim ke-7 saya diberitahu, dan memang kerajaan memberi sumbangan sebanyak subsidi RM200 sebulan. Saya nak tanya, apakah usaha untuk membantu penoreh-penoreh getah, penggebung-penggebung getah, pengusaha-pengusaha ladang getah ni, penggebung-penggebung kecil, mereka mempunyai dan mendapat berbagai-bagai subsidi, walaupun kadang-kadang harga getah jatuh naik dan sebagainya, dan selalu pun ada juga manipulasi harga getah di kalangan golongan ketiga. Tetapi apakah pihak kementerian sedar tidak sedikit penoreh-penoreh getah yang mengambil upah menoreh getah? Bila berlaku musim hujan seperti sekarang, mereka tidak dapat menoreh getah. Dan saya diberitahu ada di kalangan mereka sampai pun ada tak boleh makan, sebab kita tak tahu mereka duduk di kampung, di desa-desa, di curug-curug. Dunia sekarang ada orang tak peduli, jiran sakit, jiran susah pun banyak orang ambil kisah, orang tak ambil kisah sekarang ni. Jadi saya nak minta kalau boleh, supaya penoreh getah juga diberi imbuhan waktu musim hujan sebanyak 200 bulan, seperti juga kaum nelayan. Dengan segera, kalau boleh sekarang, musim sekarang ni musim hujan, ini yang dikatakan rakyat didahulukan. Dulu saya juga bangkit mengenai dengan masalah harga getah, iaitu bagaimana nak menangani masalah ini ulat-ulat yang walaupun harga getah naik, mereka tetap membeli harga-harga getah, pok getah dengan pengusaha-pengusaha kecil dengan harga yang lama. Ini pun menjadi masalah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, ini saya nak tanya juga apa ni, 05000 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Ini memang urusan mengawal pembalakan haram ni ialah urusan Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli. Tapi saya nak tanya, peranan lembaga, ada tak peranan lembaga memain peranan? Sebab masalah kecurian balak ni masih berlaku tak henti-henti. Tadi pun dalam soalan waktu jawab lisan tadi masih dijelaskan, tidak sedikit kegiatan pembalakan terus berlaku. Jadi tentu kita rasa malu. Takkah menteri, Kementerian Sumber Asli ke Kementerian Komoditi tak rasa malu ke? Menteri tak rasa malu ke? Ketua Setiausaha tak rasa malu ke? Ketua pengarah tak rasa malu ke? Penguat kuasa tak rasa malu ke? Macam mana masalah pembalakan haram ni sudah bertahun-tahun berlaku, sampai sekarang tak boleh kita hentikan? Di mana kelemahannya? Tentu kita rasa malu. Malah di peleceh ada mengatakan bahawa balak ni bukan kayu mancis. Kalau kayu mancis boleh bawa dalam poket, ini kayu balak. Sebatang kayu balak berapa berat? 10 tan, 5 tan, 3 tan, tapi boleh berlaku kecurian. Jadi saya nak tanya pihak kementerian, cara yang paling baik untuk mengelak pembalakan haram dan menjaga alam sekitar, dan ini juga boleh turut dimain peranan oleh lembaga perindustrian, iaitu sudah sampai masanya diharamkan pembalakan menggunakan pengangkutan lori. Di negara barat sudah lama pengangkutan balak secara menggunakan lori ini diharamkan. Dia menggunakan heli logging, iaitu mengangkut balak dengan menggunakan heli. Jadi pasti tak berlaku lagi kecurian, alam sekitar kita terkawal dan terjamin. Dan apakah pihak kerajaan, pihak lembaga akan berbincang dengan Kementerian Sumber Asli ini, bekerjasama, koordinat menghapuskan pembalakan haram ini secara yang betul-betul berkesan dan boleh kita turut rasa bangga. Ini yang kita harap dapat dilakukan.
heli logging. Dan pembalakan melalui guna sungai pun juga patut diharamkan. Merosakkan sungai, mengotor sungai, merosak alam sekitar. Dan yang buat yang mengauk kekayaan ialah golongan-golongan tertentu ini. Jadi sudah sampai masanya pihak kerajaan memikirkan perkara ini dengan lebih serius. Dan Tan Sri Pengerusi akhir sekali 100509 pembangunan sumber pertumbuhan baru, iaitu KNAF. KNAF ni ialah satu komoditi baru. Dan Kelantan, negeri saya Tan Sri Pengerusi, merupakan salah satu negeri yang dari segi kajian tanahnya, kesuburannya amat sesuai untuk pembangunan KNAF, untuk tanaman KNAF. Jadi bilakah lembaga pembangunan KNAF ni nak ditubuhkan? Dan kalau tubuh boleh tak pejabat tu buat di Pasir Mas ataupun di Kelantan lah, bukan mana-mana pun tak kisahlah, itu saya bergurau ya, iaitu bila lembaga ni ditubuhkan. Dan kawasan di Ulu Kelantan, kerajaan Kelantan telah banyak meluluskan kawasan pembalakan Tan Sri Pengerusi dengan alasan saya diberitahu kerana nak menanam KNAF. Ada syarikat diberi 5,000 ekar, 10,000 ekar. Saya tak tahu sama ada mereka ada keupayaan ataupun kelulusan ini semata-mata nak keluar kayu balak yang sudah dikerjakan, tetapi lepas tu tinggal tak tanam pun KNAF. Ini menjadi masalah. Dan perkara ini memang berlaku di Kelantan, dan saya harap pihak kementerian dapat melihat perkara ini dengan serius. Tetapi yang penting tadi, bila lembaga KNAF nak ditubuhkan, kalau lembaga KNAF dapat ditubuhkan dan kalau dijadikan tumpuannya, fokusnya di Kelantan, saya percaya dia boleh membantu banyak meningkatkan pendapatan penduduk Kelantan, utamanya terlibat dalam industri KNAF ini. Dan maaf Tan Sri Pengerusi, last sekali sikit saja, iaitu lembaga tembakau negara 020000. Ini saya nak tanya lembaga tembakau ni, saya dipahamkan dulu lembaga ni nak dibubar dah. Kerajaan bukan lagi beri tumpuan kepada tanaman tembakau, kerana tanaman tembakau ini menghasilkan rokok. Rokok ni memang tidak memberi kebaikan kepada kesihatan, dan katanya nak bubar ataupun nak diperkecilkan. Tetapi saya nampak peruntukannya masih ada dan kegiatannya masih ada. Jadi bagaimana kedudukan lembaga tembakau sekarang ni? Kerana ibu pejabatnya memang di Kelantan, tetapi di Pasir Mas ada satu cawangan tak berapa hidup dah saya tengok. Jadi apa sudahnya, ataupun apakah dulu ada cadangan nak menggantikan kegiatan tanam tembakau ini dengan KNAF. Jadi saya cadangkan supaya dipercepatkan penubuhan lembaga KNAF saya katakan tadi, mengambil alih peranan fungsi daripada lembaga tembakau, dan ibu pejabat lembaga tembakau itu dijadikan lembaga KNAF negara Malaysia. Sekian, terima kasih.